السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih lagi di dalam nikmat, kita masih lagi kekal di dalam nikmat Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dan kedua-duanya itulah adalah nikmat yang paling besar yang wajib untuk kita syukuri. Sama ada secara lisan kita bersyukur, kita bertasbih, kita bertakbir, kita bertahlil, memuji Allah Azza wa Jalla, ataupun dengan cara yang lebih lagi, iaitu dengan kita mentaati, dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu je yang dikatakan sebagai tanda kita sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kadang-kala orang menyangka bahawa bersyukur ini hanya cukup di lidah. Bila dapat nikmat, kita mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan syukur Allah bagi nikmat kepada aku. Maksudnya kita mengucapkan, menggambarkannya dengan lidah. Tetapi di dalam satu hadis di mana Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mafhum dia lebih kurang begitu, wahai Rasulullah, kamu ni orang yang telah dijanjikan keampunan dosa. Maksudnya kamu dilindungi daripada melakukan dosa. Kamu diampunkan dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Sebagaimana yang kita maklum, Nabi terpelihara daripada dosa. Tetapi kenapa kamu beribadah sehingga setahap ini ya Rasulullah? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beribadah sehingga bengkak-bengkak kakinya, bengkak tapak kakinya. Kerana Rasulullah apabila dia bersalat malam, berdirinya sangat lama, ayat-ayat yang dibacanya sangat panjang. Kemudian Rasulullah menjawab dengan satu ungkapan yang ringkas, afala akuna abdan syakura. Adakah tidak boleh ya Aisyah untuk aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi antara tanda kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal yang saya faham di sini adalah, antaranya boleh kita lakukan qiyamul lail. Itu kemuncak kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal. Kerana qiyamul lail ini bukan senang kita nak buat. Hatta kalau kita terbangun pun, mungkin terbangun kita itu dengan tujuan nak pergi qada al-hajat, buang air ataupun buang air besar. Tetapi kadang-kala selepas kita selesai qada al-hajat, kita akan kembali semula ke katil, menyambung tidur kita. Menunjukkan bahawa walaupun kita telah diberikan peluang untuk bangun, tetapi kita tidak menggunakan kesempatan itu, kerana qiyamul lail itu satu perkara yang menunjukkan qiyamul lail itu suatu perkara yang besar, dan biasanya perkara yang besar ini adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan walaupun kita telah berada di pintunya. Hatta kita dah buka dah pintunya tu, tinggal nak melangkah masuk, tetapi ada benda-benda yang mungkin kita tidak ada,
iaitu mujahadah diri. Dan kita tidak bermujahadah, kita tidak setkan dalam diri kita, ataupun kita tidak ada niat. Niat kita tak ada. Kemudian kita tidak ada mujahadah. Bila kita merasa mengantuk, kita rasa tak apalah, benda ni sunat saja, eloklah aku tidur balik. Jangan begitu. Kerana Nabi SAW mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidak adakah salah untuk aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Syakura tu atas wazan fa'il, atas wazan siyagh al-mubalaghah. Siyagh al-mubalaghah ini dalam bahasa Arab dia bermaksud kemuncak kepada sesuatu perbuatan. Biasa kita menggunakan ismul fa'il. Syakara syakirun. Syakirun orang yang bersyukur. Tetapi bila disebut syakur, dia membawa maksud orang yang paling banyak bersyukur. Jadi Nabi menggunakan perkataan itu. Hadis kita pada pagi ini adalah hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya ada seorang lelaki yang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, berilah wasiat kepadaku, berilah nasihat kepadaku. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Lelaki tersebut mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan yang sama, la taghdab. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Adab, dan juga di dalam bab amaran daripada bersifat marah. Dalam hadis ini, hadis kita pada pagi ini adalah berkisar bertemakan akhlak, bertemakan akhlak. Sebagaimana yang dimaklumi, Islam ini adalah agama yang mementingkan akhlak, di mana Nabi SAW adalah orang yang terbaik akhlaknya dan yang terbaik untuk menjadi qudwah kepada kita sebagai seorang Muslim. Di antara akhlak yang perlu dimiliki oleh orang Islam ataupun seorang Muslim, yang biasa kita pelajari banyaklah kan. Di sana ada sifat al-mahmudah, kemudian ada lawannya sifat al-mazmumah. Mungkin saya boleh nukilkan yang di sini apa yang telah disenaraikan oleh penulis kitab ini. Antara sifat-sifat yang mulia yang boleh ataupun yang perlu dimiliki oleh seorang Muslim adalah yang pertama, lemah lembut. Sifat lemah lembut. Yang kedua, malu. Yang ketiga, tawadhu'. Kemudian rasa kasih kepada manusia. Yang berikutnya ini adalah yang jarang-jarang disebut, ataupun yang jarang kita jumpa, iaitu wujudnya tanda-tanda kelelakian yang sejati ataupun ar-rajulah, seperti mampu menanggung kesusahan daripada musibah yang tertimpa kepadanya. Maksudnya apabila dia ditimpa dengan cabaran, antara sifat seorang Muslim, dia menjadi orang yang mempunyai rajulah, kejantanan ataupun kelelakian sejati. Kita orang lelaki, seorang Muslim, dia mesti tabah selayaknya bagi seorang lelaki. Kita berbeza dengan wanita. Sikit-sikit terkejut, sikit-sikit menangis. Itu bukan
Itu bukan tanda kelakian. Apabila ditimpa sedikit musibah, diberikan cabaran kepada yang ditimpakan cabaran kepada kita, kita tak boleh nak tahan, nangis dulu. Tidak, kita orang lelaki, hatta orang perempuan pun, kerana dia seorang Muslim, dia perlu ada ketabahan di dalam menghadapi musibah. Kemudian tidak menyakiti manusia. Menyakiti manusia ini pelbagai cara. Mungkin dengan lidah kita, mungkin dengan perbuatan kita. Jadi kita berhati-hati kerana menyakiti manusia. Kalau di dalam hadis yang lalu, antara yang perlu dimuliakan adalah jiran kita. Kalau kita beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan yang kedua, orang yang patut untuk kita jaga adalah dhaifahu, dia punya tetamu, tetamu kita kena jaga mereka, jangan sampai kita menyakiti mereka. Kemudian memberi keampunan ataupun memberi kemaafan, yang mana dalam ketika itu kita mampu untuk memberikan pembalasan. Kita boleh saja untuk tidak memaafkan dia, kita boleh saja untuk membalas kembali perbuatan dia. Tetapi dalam keadaan itu, dalam keadaan orang kata peluang yang terbuka itu, kita memberikan kemaafan kepada orang tersebut. Contohnya orang tu menganiayai kita, kita tak tahu siapa yang buat, tetapi akhirnya kita tahu dia yang buat, dan kita berpeluang untuk kita balas balik perbuatan mungkin kita nak report polis untuk kita. Dia yang pancitkan tayar motor kita, ataupun dia yang putuskan tali rantai motor kita sehingga berlaku aksiden kepada kita. Apabila kita mengetahui dia yang buat, kita mampu untuk membalas kembali perbuatan itu, tetapi kita terus memaafkan dia, maka itu adalah sifat orang Muslim yang paling baik. Itu adalah akhlak yang paling baik.